Tapi sekarang kita nak bawakan kepada anda, selepas sampai 2 tahun, sekarang kita masuk ke fasa peralihan endemik. Itu yang dikongsikan. Dan ini mungkin satu era baharu kepada kita semualah untuk melalui fasa ini. Dan kita nak kongsikan tentang bagaimana Ramadan selepas pandemik masuk ke era endemik. Mungkin segalanya. Semalam pun macam meriah sangat dah hari raya semuanya. Tapi baru satu Ramadan. Itu mungkin antara keterujaannya lah. Ya. Dan hari ini kita nak bawakan topik ini bersama dengan Cik Nur Hisham Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Apa khabar Cik Hisham? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, kita nak bercerita sekarang ni Ramadan selepas pandemik. Kita tahu ini keterujaan. Saya percaya bukan saja kami berdua, tetapi seluruh umat Islam di negara ini sudah merasakan bagaimana mereka sendiri dapat membezakan Ramadan tahun ini berbanding 2 tahun yang lalu di mana kita dalam keadaan pandemik. Namun hakikatnya hari ini, bagaimana mungkin Cik Hisham boleh kongsikan dari segi keterujaan masyarakat kita menanti bulan Ramadan pada tahun ini? Okey. Bismillah. Pertamanya, Assalamualaikum, salam sejahtera dan kepada semua penonton juga. Saya percaya untuk kali ini semua rakyat Malaysia terutamanya sangat menantikan Ramadan dan keterujaan itu luar biasa. Sebab sebelum ni walaupun dibenarkan ke masjid tarawih terutama untuk bermula tahun 2021, tapi tidak ada lagi istilah yang mereka boleh rapatkan sejadah, rapatkan saf. Dan kat situ terutamanya bagi saya sendirilah dan saya percaya ramai rakyat juga begitu. Dia merasa satu keterujaan. Dan sebelum ni kita walaupun masih ada rasa ragu-ragu, terutamanya sebelum ni dah 2 tahun kita kena jauhkan jarak dengan 1 meter hingga 1,5 meter. Tapi pada kali ini walaupun kita rasa ragu-ragu, tapi bila dah semayang, bila dah sama-sama solat, semua masing-masing dah mula rasa alhamdulillah. Tidak ada rasa yang sampai tidak rasa sanksi. Dan semuanya yang penting bila tengok masjid kembali penuh, masjid kembali ramai, dan ada pula macam kami di UiTM ada pula habis tu ada pula menjamu moreh kepada pelajar sampai ke subuh. So nampak dah normal. Cuma bezanya masih lagi normal, cuma kita dengan SOP memakai lagi pelitup muka. Dan alhamdulillah sepanjang 2 hari ni saya nampak sangat terujalah semua-semua. Dan saya pun hari pertama saya di Masjid Negeri, hari kedua saya di UiTM. So saya bezakanlah kedua suasana tu. Dan hampir sama keterujaan dan orang pun mula gembira. Dan apa yang saya nak cakap dari segi psikologi ni, manusia yang dah ada masalah nak mengubah ruang ataupun personal space sebelum ni rasa sanksi-sanksi, tapi bila kerajaan tukar kepada status endemik ni, mereka walaupun ragu-ragu tapi mereka boleh menjalani dengan tanpa rasa ragu-ragu. Alhamdulillah. Itu yang sangat bersyukurlah. Cik Syam, cerita tentang moreh ni menariklah kan, sebab kadang-kadang kita buat 8 je tapi datang balik sebab nak moreh betul. Lepas tu 20. Ini biasa taktik-taktik kita. Cik Syam, okey. Bercerita mengenai selepas pandemik, sekarang ni endemik. Adakah ini waktu yang sangat sesuai dengan adanya Ramadan? Kita lihat kepada kemeriahan di bazar juga kan. Mungkin kita lupakan seketika tentang terlalu ramai sangat ke apa ke semua, tapi tentang keterujaan ini. Adakah ini waktu yang sangat sesuai sebab ianya ibarat escape mekanisme bagi kita semua sebagai manusia ni? Saya percaya ni memang masih sesuai lah. Dan saya percaya kerajaan pun telah rancang secara rapi untuk endemik. Kebetulan suasana manusia dalam bulan Ramadan ni di bazar, dan kita lihat di mana-mana tempat semuanya boleh keluar dengan anak-anak. Dan yang paling penting sekali, mereka meraihkan bulan Ramadan ni, Al-Mubarak ni, bersama keluarga, bersama orang tersayang, dan memberi ruang dan peluang rezeki kepada rakan-rakan kita, khususnya dekat bahagian jualan ni. Setelah mereka bertarung sampai berbagai bantuan yang kerajaan beri, dan pada akhirnya mereka pun mempunyai satu keterujaan. Macam kita tengok, saya sendiri asal Johor, dekat Johor Bahru dah mula buka, pelancong Singapura pun dah datang, dan mereka sangat supportif dengan kita punya bazar. Dan kita kena fikirkan dari segi positif way kat situ. Sekarang semua orang sangat ternanti-nanti akan endemik ni, dan alhamdulillah, dan kerajaan pun dah secara dasarnya dah serapkan dalam menyamakan kita punya mentally, iaitu
nak tak nak COVID-19 memang dah ada, kita berjuang bersamalah dalam kita merealisasikan hidup kita seharian lah. Itu saya mudahlah. Berjuang bersama ya, Cik Berjuang Hisham. bersama. Dan kalau kita lihat sebenarnya berada di fasa peralihan ke endemik ini, sekurang-kurangnya kita dapatlah merasa nikmat hampir kepada kehidupan kita yang normal. Bukan saja di bazar Ramadan, tapi bagaimana kita mengimarahkan semula masjid ini dan untuk kita sama-sama menikmati bulan Ramadan, dapat menunaikan solat bersama-sama di masjid ataupun di surau. Yang kita nak sentuh sekarang ni, Hanif, sebenarnya bila dah bersolat tarawih ini, pastinya kita nak ingatkan kembali tentang SOP-SOP yang anda perlu lakukan ketika bersolat tarawih. Kita nak saksikan bagaimana rakan wartawan kita Ashraf bersama dengan bingkisan ini. Jom. Memasuki fasa peralihan endemik, SOP terkini ketika berada di masjid juga telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk menunaikan ibadah solat fardu dan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan tahun ini. Pematuhan SOP haruslah diambil kira bukan sahaja oleh ahli jawatan kuasa masjid atau surau, tetapi orang ramai yang akan memenuhi ruang solat. Dan rasa kesyukuran banyaklah disebabkan oleh kelonggaran yang membenarkan merapatkan saf untuk memberi peluang kepada lebih ramai jemaah yang dapat hadir. Dan sebagaimana biasa, kita masih kekalkan lagi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, iaitu dengan kehadiran di sini mestilah dengan register. Lepas itu memastikan dalam low risk punya jemaah yang hadir dan tidak bergejala, dan kita sediakan hand sanitizer untuk mereka hadir di sini dan menggunakan mask panjang masa solat di sini, dan juga setiap program-program di sini menggunakan mask dan juga menggunakan sejadah sendirilah macam itu. Dalam kita menerima baik perkara ini, diharapkan agar penekanan SOP baharu ini dapat dipatuhi sepenuhnya dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19. Itu dia sikit antara peringatannya. Maklumlah kalau yang mungkin ada baru nak pergi tarawih pada malam ini, harap bermanfaatlah dengan perkongsian SOP tadi. Kita ada banyak lagi sebenarnya nak dibincangkan berkenaan dengan Ramadan selepas pandemik ini bersama dengan Cik Hisham. Tapi Cik Hisham, kita nak berehat sekejap boleh? Kita tahan kejap ya. Kita akan kembali semula dalam perbincangan Ramadan selepas pandemik seketika nanti. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kerinduan yang dipendam selama 2 tahun. Hari ini dapat sama-sama kita meraihkan bulan Ramadan dengan penuh rasa kenikmatan dan juga kesyukuran. Cik Hisham, bila kita bercerita tentang Ramadan selepas pandemik ini, ada banyak perkara yang perlu kita syukuri sebenarnya. Diberi kelonggaran dalam pelbagai aspek ini, terutamanya dari sudut kerohanian. Bagaimana Cik Hisham sendiri melihat peluang yang ada kepada umat Islam untuk merebut pahala yang ada untuk mereka sama-sama menikmati bulan Ramadan ini dengan aktiviti-aktiviti kerohanian? Yang pertama, sepatutnya semua warga Malaysia terutamanya bila dapat kelonggaran dari segi pandemik ni haruslah bersyukur dan melakukan amalan sebaik-baiknya lah. Bukan berarti sebelum ni tak buat. Sebelum ni buat, tapi kerakyaan dia waktu kita disekat tak boleh masuk apa semua tu lain lah. Cuma sekarang ni semua dah diraikan, semuanya dah dah dibuka dan semuanya pergi. Ambillah kesempatan ini, sebab ni salah satu kesempatan yang ni bukan selalu datang. Dan harapkan dalam proses endemik ni, dan kita doa sama-sama supaya semuanya normal seperti biasa. Kita pergi mana-mana pun tanpa pakai mask. Dan saya rasa semua warga kena ambil peluang iaitu sebenarnya mendekatkan diri, bawalah family. Sebab tidak ada sekatan untuk pergi ke masjid kecuali menjaga saf lah. Dan di kesempatan ini juga sebenarnya dengan adanya kita boleh buat aktiviti berjamaah ataupun memperbanyakkan amalan pada bulan Ramadan ni, sebenarnya dia memberikan satu, dari segi psikologi ni dia dah memujuk manusia tu kembali ke arah normal. Dan sambil saling sudah tidak ada sekatan dan tidak ada rasa ketakutan, dan sama-sama tu dah mula rasa seronok dan enjoy. Dan bila kita lihat orang lain pun dah sama seperti keadaan kita, tolonglah ambillah peluang ini, sebab dia memang waktu-waktu yang kita tunggu-tunggu. Jangan hanya tunggu waktu raya, waktu Ramadan paling baguslah kita amalkan, dimarahkan. Cik Syam, kalau boleh saya tanyakan soalan ini, selepas sampai 2 tahun lah, istilahnya mungkin kita dikurung dengan pelbagai sekatan. Mungkin ada dari sudut psikologinya antara elemen
yang paling disyukuri pada ketika ini oleh masyarakat kita, oleh kita lah sebagai manusia? Kalau macam saya paling suka kalau berjoging tu sebab kita boleh tak perlu pakai mask. Betul. Itu antara kebenarannya. Sebab saya macam mensyukuri kebebasan untuk tidak pakai mask di tempat awam ketika bersukan. Mungkin ada elemen yang disyukuri juga pada ketika ini? Mungkin sebelum ni kita dihantui dengan pelbagai-pelbagai, dan kita lihat kat Malaysia ni penuh dengan masalah kesihatan mental yang sangat tinggi, sama ada kalau dalam setting universiti macam itulah. Tapi bila dibenarkan satu-satu sektor beroperasi, dan terutama sekarang menuju pandemik, pelajar kita benar-benar masuk, dan nikmat yang kita jogging tu sebenarnya dia akan mengurangkan rasa ketidakpuashatian, rasa kerisauan ataupun anxiety yang tinggi masyarakat terutamanya. Dan dari segi pelaporan kes pun kita dah tak seperti dulu. Dan saya percaya slowly kita tengok dalam konteks lebih kecil lah, UiTM lah, dah slowly dah mula berkurang dari segi isu kesihatan mental pelajar, kerisauan berlebihan pelajar dan parent tu dah mula lebih kurang. Bila dikurangkan sekatan dan pelajar pun dah boleh pergi kelas seperti biasa dengan SOP yang dibenarkan. Dan apa yang paling saya perlu highlightkan dekat sini, dia berubah mengikut psikologi manusia ni, berubah mengikut sekatan, berubah mengikut situasi. Dan bila situasi tu kita tambah baik, dan kerajaan dah percaya, dah fikirkan semua benda ni, MKN terutamanya, dan slowly dia menuju kepada manusia punya psikologi yang positif. Positive vibe tu dah mula keluar dalam sekitar masyarakat semua, dan alhamdulillah slowly saya percaya masalah kesihatan mental kat Malaysia ni akan lebih baik dan berkurang. Kalau boleh saya gambarkan apa yang diterangkan oleh Cik Hisham ni, sebenarnya kalau kita lihat dalam fasa peralihan ke endemik ini, berubah juga kita fasa perubahan emosi kita, Cik Hisham. Dan kita melihatkan kepada bagaimana positive vibes itu boleh diterima oleh setiap ahli masyarakat sendiri. Kalau kita lihat dalam situasi ini, kerana keterujaan yang ada untuk meraihkan Ramadan, untuk merasa nikmat Ramadan itu, kita juga perlu ingatkan bahawa dalam keadaan ini kita masih lagi berada peralihan, belum lagi kepada kehidupan normal sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita nak hadkan diri kita ini supaya tidak berlebih-lebihan dalam semua perkara yang kita lakukan sepanjang Ramadan? Pada saya itu sebenarnya di setiap lokasi, setiap ketentuan tu dah diberikan SOP, supaya salah satu manusia ni adalah satu makhluk yang senang lupa lah bila diberikan sesuatu kelonggaran. Tapi macam mana pun sedikit sebanyak tu dah mula mereka pun dua tahun punya persepsi emosi, mereka dah terbiasa pergi mana-mana scan, ambil suhu, even masih lagi ambil suhu walaupun tak semua permis membenarkan. Dan pada satu peringkat mereka dah mula okey. Cuma dengan kawalan, saya percaya macam mana kita nak sama-sama jaga tu, konsep sama-sama jaga tu, setiap tempat kita pergi kita dah mula beringat. Dan SOP tu adalah satu kayu ukur yang untuk menentukan kita ni sentiasa waspada. Sebab tu penting, walaupun di mana-mana tempat pun kita pergi, kita sentiasa, dan saya tengok benda ni semua dah jadi rutin. Even anak-anak kecil sekolah pun dah tahu prosedur. Sampailah satu peringkat nanti pihak kerajaan dah membebaskan, dengan izin lah, mudah-mudahan satu peringkat ni kita dah berada pada fasa yang terakhir contohnya. Okey, baik, bercerita mengenai Ramadan selepas pandemik ni juga dan kemeriahan yang kita kongsikan tadi. Okey, dan masa sama juga kita perlu sentiasa patuh jugalah kepada SOP kan, kepatuhan, dan ini antara satu kaedah yang sangat baik, menarik juga untuk dipaparkan. Semalam mendapat perhatian di media sosial berkaitan dengan penggunaan Crowd Control System CCS untuk kawal kemasukan pengunjung ke Bazar Ramadan ini di sekitar Kelana Jaya dan juga Kota Damansara. Okay, ini monitornya. Mereka menggunakan sistem scanning ini, di mana setiap orang yang masuk tu akan lihat menggunakan sensor haba dan kemudian tahulah bilangan pengunjung di dalam. Jadi kalau dah rasa ramai tu ditahan seketika, barulah orang keluar, barulah dibawa masuk balik. Jadi ini macam norma kehidupan sekarang lah juga kan, dan kita perlu faham, masyarakat pun perlu faham dengan cepat berkenaan dengan perkara ini. Yang menarik, sistem ni kalau dah cukup orang katanya siren akan berbunyi. Siren. Ini yang menariknya. Dan pastinya bila menyentuh tentang Ramadan selepas pandemik ini, ia adalah satu perkara yang memberikan kebahagiaan lah untuk semua. Di akhir perbincangan ini, Cik Hisham, mungkin rumusan daripada Cik Hisham sendirilah untuk masyarakat di luar sana menikmati Ramadan ini, walaupun ada lagi SOP yang perlu dipatuhi. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang saya cakap, hidup ni hanya sekali lah, bahasa mudahnya. Kita perlu enjoy walaupun dengan
kekangan dan kegangan dan juga tekanan dan juga kita punya kawalan daripada kerajaan seperti SOP segala macamnya. Tapi bila kita dah dibenarkan pergi satu tempat tu, kita kena ada satu kesyukuran yang di mana benda yang kita tak pernah dapat dahululah ketika tu dikawal segala macamnya, yang kita dapat jemaah. Kita kena enjoy the moment. Setiap kali apa benda yang kerajaan bagi tu semuanya bersebab. Bukan kita minta kepada suka-suka, dan kerajaan pun dah wajibkan kita vaksin. Maksudnya dah satu peringkat, kita pun dah peringkat booster semua untuk kita ke mana-mana. Dan saya percaya kita dah mula setting dekat pemikiran kita kat sini. Kerajaan dah melakukan apa saja untuk kita selamat. Dan kita pun kena berfikir seperti orang-orang lain lah. Maksudnya semuanya dengan apa yang dah diberi ni, kita dah berada pada satu fasa yang betul-betul endemik, dan kita kena prepare that moment semua. Dan alhamdulillah enjoy sebab dengan apa yang dah diaturkan ni sebenarnya dah menentu kepada emosi kita, dan nak menuju kepada emosi yang lebih stabil dan emosi yang lebih positif, dan memudahkan kita melakukan apa segala kerja tanpa ada rasa ragu-ragu. Dan rasa ragu-ragu tu sebenarnya yang paling banyak, yang macam mana kita masih lagi, sebab kita masih terikut dengan saranan yang tidak sepatutnya. Dan kita dah dibekalkan dengan macam-macam saranan. Saya percaya dengan sedikit dan dengan apa yang dah kerajaan buat dan apa yang semua dah buat, kita boleh beralih dan emosi kita slowly akan stabil lah. InsyaAllah. Cik Syam, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Sepasnya akan kembali bertugas lah Encik Nur Hisham Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan, Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak sekali. Sama-sama. Terima kasih. Okey, baik.